Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Salatan wa salaman 'ala habibina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambil khair. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masih lagi membicarakan persoalan tentang perempuan-perempuan ataupun mereka-mereka yang haram dinikahi dengan sebab ar-radha'ah, dengan sebab penyusuan. Kita dah sampai muka surat 149, baris daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tuan-tuan kira daripada baris atas itu 14 line, dia akan mula dengan perkataan dan saudara. Ya, kitab Jawi lama. Muka surat 149. 49 nombor Arab ya, 149 nombor Arab. Jumpa dah. Jadi yang kita belajar minggu lepas memang tak apa panjang sebab dia agak kompleks untuk difahami tentang mereka-mereka yang haram dinikahi dengan sebab ar-radha'ah ya. Dia sebab berkahwinan tak boleh nikah tu dua sebab, sebab ar-radha'ah dan juga dengan sebab nasab. Akan ada satu lagi sebab, iaitu dengan sebab musaharah, iaitu dengan sebab berbesan. Okey, ya, kita akan lihat kejap lagi. Jadi kita sambung perbincangan kita tentang mereka-mereka yang haram diketahui dengan sebab penyusuan, dan kita mula dengan kata dan saudara. Okey, semua nampak ya? Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Kata tuan kitab ini, dan antara perempuan atau barang yang haram diketahui ini ialah saudara perempuan pada nasab atau radha' bagi bapa susu engkau. Ya, saudara perempuan pada nasab atau radha' bagi bapa susu engkau. Kita kena tulis supaya lebih faham. Ya, 149. Ni nombor Arab dia lagu ni. Kok tak tahu 149 tu lagu mana bentuk lagu ni. 149. Dia sebut sama, cuma bentuk tulisan berbeza. Tapi dalam bahasa Arab dia akan sebut 100 dulu kan. Mi'ah tis'ah wa arba'in wa arba'un ya. Mi'ah tis'ah wa arba'in. Dia akan sebut 109 dan 4. Itu dia sebut pronunciation in Arabic. Melayu sebut sama 149. Tulis pun sama. Sebutan Arab berbeza. Arab sebut mi'ah dulu. Mi'atun tis'ah wa arba'in. 149. Okey. Dia punya tulisan macam inilah ya, 149. Baik. Jadi Rosli dengan Aminah. Aminah ini adalah ibu susu kita, ibu susu kepada si Zaid.
Aminah ibu susu si Zaid, Rosli pula bapa susu si Zaid. Kata kitab ni, saudara perempuan bagi bapa susu, maksudnya bagi Rosli, sama ada kakak Rosli atau adik Rosli, tak kira lah saudara perempuan Rosli ni, tak kira siapa dia lah, kakak ke adik ke, apa beradik sekalipun, maka saudara perempuan bagi Rosli ini tidak boleh berkahwin dengan kita. Zaid ini anak susu kepada Aminah. Aminah nikah dengan Rosli, Rosli ni laki Aminah lah. Sebab Rosli dikira sebagai bapa susu kita. Jadi adik-beradik perempuan Rosli tak boleh menikah dengan kita. Kalau kita terbalikkan pun, katalah sini Sarah pun serupa. Kalau adik-beradik belah bapa susu kita yang jantan tak boleh menikah dengan kita. Itu maksud saudara sebelah bapa susu. Jadi tak boleh berkahwin, haram berkahwin kerana ada pertalian hubungan darah di sudut susuan di sini. Okey, baik. Itu fahamlah, jelaslah. Sebab bab ni kita tak baca panjang-panjang sebab dia agak rumit, nak kena bagi faham tu. Tak. Diri tu tak apalah, senang. Atau kategori kedua ya. Saudara perempuan bagi bapa susu engkau, sama ada pada nasab atau radha' dengan wasitah atau tiada. Okey, keadaan kedua kata dia, saudara perempuan bagi bapa susu engkau. Pak, ibu-ibu okey. Kemudian dia nak sebut tuan kepada bapa, macam kita tuan-tuan perempuan. Lalah dia kata, aku tak kata apa, aku ubuh dan kepala bapak semua. Habis bila orang Melayu kita Malaysia bercakap dengan Indon, sebab dia nak sesuaikan dengan panggilan tahrim tu, panggilan hormat tu. Lalah dia kata, aku sebut kepala kedua bapak semua. Jadi bagi kita yang dengar kasar lah, tapi tak tahulah Indon rasa lagu mana bahasa tu. Maksudnya pemimpin masyarakat dia nak sebut begitu. Jadi kepala bapak semua dia buat gitu. Tu cerita kawan saya tu. Rasa Indon tak rasa apa-apa kot, bagi dia mungkin biasa kan. Tapi kalau dia cakap macam tu dengan rakyat Malaysia, mungkin kita akan rasa kurang berceramah ni kurang ajak ni, jenis kurang ajak. Baik. Jadi bapa kepada bapa susu Rosli. Okey. Jadi sini Hamid. Tak apa, nama kebetulan tak apa. Tak ada idea nak buat nama lain. Okey. Okey. Ini Hamid. Katalah dia ada Tok Wan lagi, ada Siti. Jadi Hamid ini ialah bapa kepada Rosli. Mana-mana saudara kepada Hamid yang perempuan tak boleh berkahwin dengan Zaid, atau mana-mana saudara perlelaki kepada Hamid tadi tak boleh berkahwin dengan Sarah. Jadi ini maksud bapa kepada bapa susu. Kita dia tak panggil Tok Wan susu lah, dia sebut begitu ya. Bapa kepada bapa susu, ni bapa susu kita, maka Hamid dikira bapa kepada bapa susu. Tok Wan lah di sudut ni ya. Dia panggil Tok Wan susu lah. Jadi saudara-saudara perempuan kepada Hamid tadi tak boleh berkahwin dengan Zaid, ataupun saudara-saudara lelaki tak boleh kahwin dengan Sarah, in case kalau Sarah tu anak susuan lah, atau Zaid anak susuan. Jelas itu yang dimaksudkan dengan saudara kepada bapa. Sebab biasa kita kalau kat sini kita dah faham dah. Bila main adik-beradik belah kawan ni, kita dah mula confuse. Apatah lagi bila main adik-beradik belah bapa ni, lagilah kita confuse. Baik, sambung. Atau saudara perempuan bagi bapa itu susu engkau, sama ada pada nasab atau radha'
dengan wasitah atau tiada, sekaliannya mak muda susu engkau. Okey, dia kata, dia sebut semua mereka ini, adik-beradik kepada Hamid tadi, dikira mak menakan susu kepada Zaid. Itu maksudnya. Sekaliannya itu dikira sebagai mak muda, iaitu mak saudara kepada Zaid. Jadi mak saudara ni tak boleh berkahwin dengan Zaid dengan sebab susuan tadi. Susuan, sebab susuan. Jadi sebelah ni pun sama, sebelah ni pun sama. Bukan sebelah-sebelah ya, maksudnya dua belah side lah. Belah Aminah, belah Rosli. Mak menakan Aminah pun sopa, mak menakan Hamid pun sopa, tak boleh berkahwin dengan Zaid. Dikira mak menakan susu, atau mak saudara susu, atau ibu saudara susu. Jadi tak boleh berkahwin. Okey, ini jelas Sebab kalau nasab senang kita faham, tapi bila bab susuan, kadang-kadang yang berlaku masalah, mereka nyusukan Zaid dengan Sarah, adik-beradik mereka ni tak tahu. Contoh tak habaq, tak beritahu, duduk jauh, tak bertemu jodoh. Bimbang yang tu. Jadi kita kena iklankan bahawa aku ambil anak angkat ataupun anak susuan, nama saya sekian, dia ni anak siapa-siapa. Dia kena declare pada grup WhatsApp family dia. Kita kan ada grup WhatsApp family kita, ada grup WhatsApp family Tok Wan kita, ayah kita lah kan. Jadi sepupu papat semua dalam tu. Jadi sekarang ni tak ada masalah, so kita declare tahu. Ataupun boleh buh dalam Facebook ke TikTok ke sebagainya kan. Semua boleh maklumkan. Bimbang-bimbang besok-besok takut-takut bertemu jodoh atau berkenan, tiba-tiba nak menikah, tak boleh. Pasal apa? Ada hubungan susuan dengan ayah atau ibu susu kita. Jahanam lah. Okey, level sebab dia ke atas. Maknanya Rosli, Hamid ke atas lagi. Lepas tu kalau saudara-saudara ini pun tak boleh lagi. Dia kira mak menakan kepada Zaid ataupun Sarah tadi. Okey, clear situ nah? Clear dah? Baik. Dan saudara perempuan pada nasab atau pada rodok bagi mak susu engkau. Saudara perempuan pada nasab atau pada rodok bagi mak susu engkau. Maknanya sekarang dia habaq sebelah mak pula. Jadi sebelah mak, saudara perempuan sebelah mak. Tak kira lah saudara ni tuan-tuan. Katalah belah Minah ni ada banyak beradik. Minah ada banyak beradik lah. Kita bohong, okey, antaranya Melur, Joya, Kasturi, okey, Tipah. Bohong. Ni kira adik-beradik mak dia lah. Mungkin kak mak dia ke, adik mak dia ke ni. Sama ada mereka ni adik-beradik dengan sebab nasab, memang adik-beradik betul, atau dengan sebab mak susu. Maknanya Aminah pun menyusu dengan orang lain juga. Jadi dia ada adik-beradik dia yang tulin, yang nasab, dan ada adik-beradik yang susuan. Pun tak boleh menikah dengan si Zaid. Tu dia jadi panjang. Dia jadi panjang. Pening. Ya. Kalau kita kata keturunan okey lagi. Takut-takut Minah ni pun menyusu juga dengan siapa-siapa. Jadi adik-beradik Minah yang nasab pun tak boleh, adik-beradik Minah yang susuan dengan dia pun tak boleh. Yang kita bimbang hak yang susu tadilah. Tu kena declare. Sebab tu lah kalau tengok Tuan Faizal beritahu, dia punya dokumentasi tu kena ada lengkap, termasuk sijil nikah mak ayah. Memang nak cari mana tuan-tuan hak nikah tahun 50-an? Jenuh. Susah. Jadi dia perlukan dokumen macam tu. Sebab sekarang susah, takut berlakunya syubhah, takut berlaku perkahwinan syubhah. Bila perkahwinan syubhah ni dia susah nak dihukumkan tau. Bila dah tahu kata tak boleh,
maka automatik terbatal nikah tadi. Anak masih kira anak band kita lagi, anak pusaka semua dapat, tapi dikira terbatal sebab dah tahu tak boleh punya kita nikah salah, kita dah beli susu, jadi terbatal nikah tadi automatik. Mahkamah akan putuskan tak boleh, hampa dah bukan lelaki bini dah sebab hampa ada balik susuan. Jadi kita bimbang yang tu nah. Takut juga zaman lah ni, walaupun tak ada penyusuan, takut juga, takut mungkin ada yang menyusu tapi tak beritahu. Ya. Kalau Aminah dengan Melur tu adik-beradik, dia susukan Zahid, tapi Melur tu kan ada anak Melur tu tak boleh kahwin dengan Zahid juga. Ini tak ada masalah. Dia hubungan dia sebab ni, kalau ni dikira sepupu susuan. Boleh? Dia turutan dia mak menakan ke atas. Mak menakan ke atas. Kalau anak-anak boleh. Tak ada hubung kait pun sebab dia kira sepupu lah. Level sepupu. Nanti kita tengok kalau ada penjelasan lebih detail. Ya. Tapi kau suruh menikah pun tak kelapak kau tua-tua orang ni. Anak dia anak Melur. Iyalah, tahulah. Sebab tu syarak dia buat pun kena gaya dah. Kan? Hanya kita lah tengok lagu mana kan. Katanya anak Aminah dengan Zaid tu tak boleh nikah. Nanti kita tengok sebab kalau ikut level sini Dia masih sama susuan tu. sama susuan, betul. Tapi sepupu. Level sepupu. Kan sepupu kita boleh menikah. Dia kira level sepupu. Nanti dia akan ada lagi depan ni. Sabar. Panjang tuan-tuan ni ha. Berdengung kepala otak tau. Saya hak berdiri pun pening, tentu hak duduk lagi pening. Baik. Okey, tak apa. Saatnya kita tengok. Okey, dan saudara perempuan pada nasab atau pada rodok bagi mak susu engkau. Okey. Atau saudara perempuan bagi ibu susu engkau sama ada pada nasab atau rodok dengan wasitah atau tiada. Ini lebih kurang penghuraian pada bab yang pertama tadi lah. Perempuan, saudara perempuan pada nasab atau rodok bagi mak susu engkau. Cuma ayat ni bezanya ialah mak dan ibu yang siapa punya proporsi saga biru di sana keluar orang mana keluar 5-3 saga biru 5-3-9-1 ada. Tuan Wali. Sebab mungkin ada orang yang berurusan kat pejabat kot. Orang lama tak ada masalah tentang bab manual ni. Dia tekan kelas, dia buh gear jalan. Orang baru buh manual, dia pening. Lepas tu duk biasa buat auto kan. Kena manual kali, kelas tak tekan, buh gear terus. Pecah gear buat. Nanya. Okey, kita sambung tak apa. Atau saudara perempuan saudara perempuan bagi ibu susu engkau sama ada pada nasab atau rodok dengan wasitah atau tiada. So lebih kurang yang kedua ni sama maksud yang ni, cuma beza hak pertama dia sebut mak susu, yang kedua ibu susu. Cuma bezanya apa? Kalau kata ibu susu tu term je lah, term, maksud perkataan je lah. Mak susu ibu susu sama je lah. Tak ada beza apa. Baik. Atau saudara perempuan bagi ibu bapa susu engkau sama ada pada nasab atau rodok dengan wasitah atau tiada, sekaliannya khalah engkau pada rodok. Jadi dia nak habaq kesimpulan dia semua, mak menakan kita sebelah bapa dan mak menakan sebelah ibu, semua ini dikira mak menakan susu kita.
Khalah. Sekaliannya ini belah ayah akan belah mak, adik-beradik belah mak, adik-beradik belah ayah, saudara lah, saudara. Maka mereka ni semua dikira sebagai mak menakan susu engkau. Tak boleh kahwin lah. Tak kira lah belah mak atau belah ayah lah. Jadi kalau kita anak susu jantan, maka yang perempuan dengan mereka ni tak boleh kahwin lah. Kalau kita tu anak susu kita perempuan, maka yang lelaki sebelah sini tak boleh kahwin lah. Okey, dikira sebagai mak saudara susuan ataupun mak menakan susu. Yang jelas adik-beradik sebelah mak dan adik-beradik sebelah ayah. Maka sebab itulah boleh mungkin kita dalam konteks nasab sekalipun kena beri kenal dua-dua belah pihak. Kadang-kadang kita lah ni, anak-anak kita lebih rapat mungkin sebelah mak. Adik-beradik sebelah mak semua dia kenal. Pak Njang, Pak Lang, Pak Ngoh, Pak Long, Pak Ndak, Pak Teh. Mai belah ayah dia tak kenal. Pasal raya mau balik belah mak, banyak cuti balik rumah mak, so belah ayah ni siapa? Dia tak tahu. Tanggungjawab kita. Dia berlaku bila tu? Masalah berlaku bila adik-beradik belah kita tak ada siapa dah. Macam kita kata mak ayah kita tak ada dah, tapi belah bini kita ada lagi. Jadi kerap kita kan belah bini kita lah sebab mak mentua ada lagi. Ayah adik-beradik, anak-anak kita dia lebih kenal kepada saudara dia sebelah mak dia berbanding sebelah kita tak ada siapa. Macam serupa saya lah, saya mak ayah tak ada lama dah. Mak meninggal umur saya tingkatan 2, ayah umur saya 20 lebih. Jadi bila tak ada siapa, kampung tak ada siapa, jarang balik. Maka anak-anak saya tak apa nak kenal adik-beradik belah saya. Abang saya, kakak saya, dia akan confuse tanya, ni mak nak mana satu. Tapi kalau belah mak bini saya, isteri saya, dia tahu semua. Ni Pak Njang duduk di Melaka, dia kenal semua sebab kerap berhubungan. Ni yang berlaku sekarang. Jadi kita cuba sebelum mungkin nak bawa pergi berjalan semua, bagi dia kenal. Supaya bila masalah berlaku, bila kita macam saya bongsu, bila bongsu ni kan kecil-kecil kan, dia nak ingat tu. Kalau yang besar-besar tak apa, senang tau. Yang bongsu ni dia agak lambat sebab dia masih kecil, dia anak-anak pun masih kecil. Ni Pak Long, ni Pak Ngoh, dia nak ingat tu lambat. Sebab tu kita kena kenalkan kedua-dua pihak. Bila berlaku apa-apa senang, senang tahu kata ni adik-beradik. Tu kena kenara kena pi. Ya, sakit demam kena pi ziarah. Ni petang ni saya nak pergi ziarah anak buah saya tuan-tuan kena stroke. Muda pencen askar. Baru 51. 52. Anak menakan saya daripada kak yang sulung. Tua pada saya. Tu kan pening tu. Pak Su muda pada anak menakan. Tapi sebab kami rapat daripada sekolah kecil, sekolah rendah kan. Nak ceritanya, bila lepas pencen askar, dia kagak ustaz, ngajak lah imam duduk jam jogging sebab nak kuruskan badan. Problemnya bila kuruskan badan, lepas jogging dia tak minum air. Dia lepas setengah jam, sejam baru dia minum air. Apa akan berlaku tuan-tuan? Bila kita kurang minum air, darah kita akan jadi pekat. Bila darah kita pekat, bakit tidur, tiba-tiba kena stroke. Cuma yang pelik bin ajaib, pengalaman, bila kita dapat tahu, kita berilah solusi sekian-sekian buat macam ni. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah elok balik. Tak sampai seminggu. Jarang berlaku orang yang kena stroke boleh pulih dalam masa seminggu. Clear. Saya buat semua benda, beritahu okey. Urutan saraf di kepala, acupuncture, bekam semua buat titik point kat sini. Elok balik boleh bercakap apa semua elok, boleh makan apa. Kalau tidak doktor nak operate tau sebab ada pendarahan di kepala. Jadi bila kita cepat bertindak tu tuan-tuan, kalau tahu je kena stroke, cepat-cepat buat urutan saraf kepala, kita sapu, ni kepala botak senang. Ni ambil contoh lah. Lagu ni saya nak ajak. Ini paling pantas kita buat. Kalau ada teori-teori dia ada urut kat sini semua tu, tak ada masalah lah. Ambil minyak zaitun, campur minyak batu soda. Ni pusar kepala, HQ saraf kat sini. HQ, ibu pejabat Putrajaya kat sini. Putrajaya ni dia menyebabkan dia crack sikit, dia akan problem semua. Makan tak boleh guna lidah, kena guna susu depa buah waya. Kan? Sebab doktor tak bagi. Takut dia tersedak, boleh matilah. So berlaku keperatan di sini menyebabkan sistem otak, sistem saraf jam. Bila Putrajaya diserang, problem. Negeri-negeri akan problem.
Jadi kita pulihkan ibu pejabat. Ambil minyak zaitun dengan minyak habatus sauda, campur. Ini saya nak ajak mak saya ubat kat anak belakang saya tu. Jadi kita sapu di sini, tak, dan kita buat ikut tawah macam ni, ikut tawah. Baca bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirkafi, bismillahirwafi, bismillahirma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa sami'un alim. Habis bismillah baru kita sapu 7 kali ya. 1 2 3 angin keluar. 4 5 6 7. Habis ke 7, tarik ke sini. Tarik ke sini sampai sini, terentak buang. Rentak buang penyakit. Jadi, minyak habatus sauda dan minyak zaitun adalah dua minyak yang paling cepat menyerap ke dalam. Cepat menyerap, paling cepat dalam semua minyak. Minyak panas tentu ada buat urut ke minyak apa ke. Zaitun habatus sauda paling cepat meresap, menyerap. Jadi kita buat 3 kali, buat lagi 7 kali pusingan, tarik turun ke bawah, buat lagi. Sekejap tuan-tuan, darah akan cayak balik. Lepas tu buat acupuncture 2-3 titik dan juga bekam tempat ni. Clear? Jadi kita dapat selamat operation pembedahan di sini dan dapat selamat banyak benda. Jadi anak belakang saya baru seminggu kena, Allah boleh bercakap, boleh makan elok. Saya nak pergi tengok petang ni, nak pergi lagi sekali tengok. Katanya boleh berjalan, boleh semua dah. Ya. Bel palsi ni dia macam Parkinson. Dia bukan Parkinson, dia kurang upaya juga. Ya. Dia muka herot. Dia kaedah rawatan kita kena apa betul balik, sapu sampai dia betul balik. Tapi sistem punca sini. Ni faham lagu ni. Ni tajuk lain pula dah kita hari ni. Aduh. Kebetulan cerita bab ni dia jadi kot tu. Cerita nak menakan puak menakan, dia main kot tu. Ilmu. Saya habis kot tu noh. Tak apalah, manfaat. Bel pasti pun semua benda yang berkaitan dengan dia macam ni, faham nah? Daripada tengkok ke atas, ya, tengkok ke atas, sistem saraf yang kawal ialah di sini. Kemudian kalau daripada sini ke bawah, tulang belakang yang main peranan. Tengkok ke bawah. Jadi apabila masalah berlaku dengan deria rasa, rasa lah, ya, dan sebagainya, maka rawatan di sini. Pulihkan balik sistem saraf sini, akan elok balik. Kalau melibatkan anggota sini, dia kena repair tulang belakang balik. Sini kena buat juga, tapi tulang belakang kena buat hidroterapi juga. Elok tuan-tuan, tak ada masalah. Kalau kita faham berkaitan dengan kaedah perawatan Tibun Nabawi, insya-Allah tuan-tuan, banyak penyakit kita dapat selamatkan. Kos dapat jimat. Ya, kos dapat jimat. Cuma kadang-kadang kita mungkin panik. Bila jadi kita dah panik. Sebab benda ni berlaku bila kita bangkit tidur. Bangkit tidur terus tangan tak diangkat sebelah kiri. Kalau biasa kalau darah pekat, dia akan start belah kiri dulu lah. Kadang-kadang belah kanan. Nah, so jaga tuan-tuan, kesimpulannya tolong minum air banyak. Kalau ikut KKM, kalau Dr. Seraya ada, dia tahu 25 kg berat badan 1 liter, 50 kg 2 liter, 75 kg 3 liter, kalau King Kong 10 liter. Ada macam tu. Okey, faham tak? Jadi maknanya dengan cara saya buat demonstrasi boleh bantu tuan-tuan perempuan in case kalau ada serangan stroke di peringkat awal, buat macam yang saya tunjukkan tadi. Cuma masalah rambut tu lah, kalau dapat tuan-tuan cukur dulu baru boleh buat sapuan. Sebab kalau rambut tebal payah dia nak serak ke dalam, gunting dulu ke, cukur dulu ke. Jadi sebab kita dah ada contoh kepala botak, senang kita buat, tak ada rambut. Gitu. Tangan tegak ke tangan tu? Saya tak ingat, tak tanya. Tak buat tu? Kan dia serut sikit Kerina. Dia sakit gatal teruk satu badan. Mai jumpa saya hari tu, saya berilah petua kat dia tu. Elok lah tu, alhamdulillah. Petua tu next session kita cerita. Sambung ngaji. Mana kita?
Tak mana belah dah. Dan tiada haram, ya, itu ya. Alright. Dan tiada haram maknanya sah, boleh menikah, boleh berkahwin. Kategori apa ni? Dan tiada haram atas engkau perempuan yang menyusu akan saudara engkau yang laki-laki atau yang perempuan. Ni boleh menikah. Macam ni. Tengok sini tengok ni. Kita ada masalah. Saya kena padam dia punya ni dulu. Baik. Zaid, dia ada adik-beradik lain, tak bercampur. Zaid, Zul, lagi seorang kita bernama Safwan. Baik, Zul, Zaid, Safwan. Ni 3 orang lah, 3 beradik. Okey. Yang menyusu dengan Aminah, Safwan. Yang menyusu dengan Aminah, Safwan. Zaid tak menyusu. Zul pun tak menyusu dengan Aminah. Mereka susu ibu kandung mereka. Jadi mereka 3 orang ni memang dah hubungan saudara nasab, bukan susuan, sebab yang susu seorang. Maka Aminah ini ialah ibu susu kepada Safwan. Safwan tak boleh nikah dengan mak susu dia. Tapi Zaid dengan Zul boleh. Tak ada masalah apa-apa. Tak ada kena-mengena. Baca lagi sekali bagi faham. Tuan-tuan tengok nah, dia kata, dan tiada haram atas engkau perempuan yang menyusukan saudara engkau yang laki-laki atau perempuan. Maknanya tak haram Zul nak menikah dengan Aminah, kerana tak ada kaitan apa-apa. Yang tak boleh Safwan nikah dengan Aminah atau dengan mak saudara, semua tak boleh. Tapi Zaid dengan Zul tak ada hubungan apa-apa dengan mereka ni. Yang ada hubungan Safwan. Jadi Zaid boleh menikah dengan perempuan yang menyusukan saudara Zaid, sama ada yang menyusukan tadi yang perempuan ataupun laki-laki lah, Safwan ke Aminah ke siapa-siapa lah adik-adik sini. Maka Zaid dengan Zul tak ada masalah. Dia bukan mak melakan, tak, orang luar tu hanya di sudut adat sajalah. Kemudian di sudut perbezaan usia, yang menyusu tentulah lebih tua daripada mereka ni, tentulah. Tapi tak mustahil juga. Kadang-kadang mungkin Zaid, Safwan anak bongsu, adik-adik lah sekali, mereka hak tua, mungkin Minah muda, umur 20 dah boleh menyusu, mana nak beritahu kan, berkenan. Jadi tiada haram Zul dengan Zaid ni nak nikah dengan Minah, dengan syarat Minah adalah tak ada suami atau janda. Kalau Minah ada suami, kain salam lah mereka ni. Cannot. No. Possible. Kata Ya Tompel lah, tak boleh. Ingat keluarga 69? Kan bila cerita pasal keluarga 9 tu, itu contoh yang tuan-tuan boleh tengok dalam kes yang kita bicarakan ni. Kes keluarga 69. Nak panggil apa? Kes zaman dulu tak tahu, tak ada hubungan apa-apa, tak ada alat komunikasi. Nah, akhirnya bila bertemu, lalah pening. Kau nak panggil aku siapa? Aku nak kau siapa? Pening. Okey, tengok dialog yang ada cerita tu. Memang wujud benda tu. Okey. Jadi Zul dengan Zaid tiada masalah untuk berkahwin dengan Aminah. Ya. Kerana Aminah menyusukan Safwan, itu kes dia lah. Tapi sudut hubungan tak ada apa-apa pun. Memang orang luar tu boleh lah. Kecuali Aminah memang tak ada suami lah, ataupun Aminah tu janda. Kalau dara tak mungkin menyusu. Jadi mungkin dia ibu tunggal. Begitu. Okey. Selesai satu bab yang boleh.
Baik, itu tiada haram. Tiada haram maksudnya boleh lah. Dan tiada haram pula perempuan yang menyusu akan cucu engkau, yang laki-laki atau perempuan. Jadi kita buat contoh sini pula. Kita di sini, kemudian kita ada anak kita Zaid, ya, tak apa nampak. Okey. Dia menekai. Anak kita Zaid. Jadi Zaid ni bernikah dengan Melur. Lalu lahirlah cucu kita. Namanya kita buh laki-laki lah, ya. Namanya kita katakan sebagai Haris. Haris cucu kita. Dan Haris ini tidak disusui oleh Melur, kerana Melur tak ada ayak susu, atau Melur sangat sibuk bekerja di pejabat, tak ada nak menyusukan si Haris. Lantas mereka mengupah orang lain untuk menyusukan Haris. Jadi kita katalah Haris ni dia menyusu dengan seorang perempuan lain yang kita namakan sebagai Mahsuri. Saya ingat berwatak Pak Anak Maya Datuk Krama Jaya pun bagus, Bukan lagi pening. Bukan lagi pening, Pak. Okey. Jadi Haris menyusu dengan Mahsuri. Haris cucu kepada Rosli. Sekarang kes dia di sini. Katakanlah takdir Allah, Aminah meninggal dunia, Rosli jadi duda. Rosli berkenan dengan Mahsuri, sedangkan Mahsuri adalah orang yang menyusu Haris, cucu dia. Syarak membolehkan, tak haram Rosli berkahwin dengan Mahsuri, sebab dia orang luar terus, tak ada kaitan. Boleh kahwin dengan perempuan yang menyusukan cucu engkau. Begitu. Yang ni mungkin dari sudut logik, yes, sebab mungkin Mahsuri lebih muda, mungkin bayar Melur, bayar anak akulah kan, contoh kata si Rosli ni. Lalu dia pun teringin dengan Mahsuri, dia pun nak berkahwin dengan Mahsuri. Sama ada perkahwinan itu perkahwinan kedua, bini kedua, atau memang dah meninggal duda, dia kahwin dengan Mahsuri. Berkenan gamaknya duk mai tengok hari-hari, duk mai menyusu anak aku, cucu aku, lantas dia pergi Minang. So tak ada masalah. La yuhram, tidak haram, maksudnya dibolehkan ataupun diharuskan berkahwin. Jelas sini? Sebab hubungan Rosli dengan Mahsuri ini luar terus, tak ada kaitan. Okey, Haris dengan Mahsuri ibu susu dia. So adik-beradik Mahsuri tak boleh hanya Haris. Dengan Haris je ni isunya. Terlekat dengan sebab ikatan radha'ah tadi, dengan sebab ikatan penyusuan. Okey, Rosli lagi jauh lah. So tak ada masalah untuk Rosli berkahwin dengan perempuan yang menyusukan cucunya mengikut kitab, ya. So jelas yang ni, faham lah? Okey, baik. Bak kata Ustaz Arianto Malan tadi bertenang. Tak faham bertenang. Lepas tu akan faham. Tak faham bertenang. Okey? Begitu. Dia salah seorang ustaz yang mewarisi Datuk Ismail Kamus punya penyampaian sebiji. Dan memang dia akan tengok video ataupun kuliah-kuliah Ismail Kamus sampai dia boleh hafal cara bercakap, cara contoh semua apa yang Ismail Kamus sebut dalam video dia atau penceramah. Kira murid yang memang boleh ikut sebiji lah. Okay? Itu kemahiran yang dia ada, alhamdulillah. Seolah-olah bila kita mendengar dia berceramah macam kita mendengar arwah Ismail Kamus bercakap. Macam tu lah. Cuma nada Ismail Kamus tu dia agak sederhana, slow lah berbanding dia orang muda kan. Agak kuat suara itu je. Di sudut dialek semua tu hampir sama. Baik. Dan tiada haram pula, tak haram boleh kahwin, ibu bagi perempuan yang menyusu akan anak engkau. Ibu bagi perempuan yang menyusu akan anak engkau. Tengok sini. Jadi kita buang Haris dulu, kita ambil kita sini.
Jadi Zaid ni dengan Melud, bini kita tak susukan Zaid. Saya ambil seorang sini, ataupun kita buat 2 orang lah, Melud. Bini kita tak menyusukan Melud, tidak menyusukan Zaid, tapi kita upah orang lain susukan. Jadi mereka 2 orang ni, 2 beradik ni, dia pergi menyusu dengan seorang perempuan lain yang bernama Fatimah. Jadi Fatimah ibu susu kepada Zaid, ibu susu kepada Melud. Fatimah ada mak cantik, lawa, pinggang ramping. Nama dia okey, Halimah. Bubuh bila no? Tu dia. Bubuh bi. Jadi yang jadi haram sini sampai ke atas pada Zaid. Zaid tak boleh nikah dengan mak susu dia, tak boleh nikah dengan tok dia, tok susu dia. Tapi Halimah dia boleh berkahwin dengan Rosli. Itu yang kita sebut tadi tu. Tidak haram engkau berkahwin dengan perempuan ataupun ibu kepada ibu susu anak engkau. Maknanya ni mungkin level yang sama lah kot, di sudut umur, di sudut kata apa, saiz apa semua mungkin samalah level mereka kan. Fatimah, okey, nampak Jadi Halimah tiada masalah nak kahwin dengan Rosli, walaupun Rosli ni ada anak Zaid yang menyusu dengan anak kepada Halimah, iaitu Fatimah tadi. Okey, jadi Rosli boleh berkahwin dengan Halimah, tidak ada masalah. Bahkan di sudut umur pun lebih kurang sama. Ini kalau kes Halimah tak ada suami, kena tengok balik. Ni ada. Sini ada. Cuma uzak lah, uzak, tapi kuai elok dah, kuai elok dah. Jadi tak ada. Dia no entry lagi lah, no entry. Cannot lagi, cannot. Sebab empunya. Jadi nak kena cari yang memang betul-betul tak ada yang empunya lah. Okey. Sebab kalau kita lihat di sini, dari sudut kitaran kehidupan, di sudut kitaran kehidupan, kebiasaannya Halimah memang ada suami lah waktu ni, jarang berlaku. Memang ada pun lah ni. Ni yang payah buat contoh awal dah. Jadi kita pening. Jadi tuan-tuan hak mengaji pun akan pening. Duk faham Halimah di sini ada lelaki, mana boleh menikah dengan Rosli. Dia lagu tu. Jadi anggaplah kena buh orang lain juga rasanya. Tak boleh nak buh nama Halimah. Dia agak sensitif dan susah nak faham. Ni Halimah lain lah okey. Tapi nak bagi faham bahawasanya boleh menikah dengan Rosli, walaupun Rosli ada anak yang menyusu dengan Fatimah. Fatimah ni anak kepada Halimah. Maknanya dia boleh di sini. So tak ada masalah. Okey, sikit lagi. Kalau ni kan ada lelaki dia tak kahwin tapi dia ambil anak angkat. Okey. Anak angkat tu kakak dia yang nyusukan. Maknanya anak kakak dia tu macam mana? Nanti kita buat rajah, sahabat. Dia benda lagu ni tuan-tuan kena buat carta, atau kita kena buat lah apa-apa benda yang ni, tidak jenah pening. Jadi buat nama orang lain lah, boleh tak? Senang. Mak Sentol. Mak Sentol dia tak kahwin. Dia tak kahwin, okey. Kemudian dia ada anak angkat. Nama? Kudin. Laki-laki. Okey. Kemudian Kudin ini disusukan oleh okey. Kakak pada Mak Sentul, saudara dia lah, saudara perempuan dia. Kita letaklah nama Me'ah. Tak ada siapa terasa, tak ada siapa boleh kaitkan. Orang luar tu. Maka Kudin menjadi anak angkat kepada, anak susu kepada Me'ah. Okey, persoalannya Macam mana dengan anak-anak Me'ah dengan Kudin? saudara susu lah, tak boleh lah. Okey, Me'ah ni Kudin,
Mi'ah ada anak dara. Anak dara nama Puspawangi, senang. Musam janggut lah, musam janggut. Senang buat contoh Nabi, hampa senang faham. Legenda. Jadi maknanya Puspawangi anak kepada Mi'ah, Kudin anak susu Mi'ah. Depa saudara susuan. Jadi depa tak boleh nikah. Tak boleh nikah. Nah, tak. Tapi mak sentuh boleh nikah dengan Puspawangi. Tak ada hubungan. Ni saudara bukan bini dia. Yang kita bicarakan tadi. Sekejap. Anak ni anak menakan dia tak boleh. Sorry. Kan kita dah mula bengong kan. Bila tanya banyak jadi pening. Tok Guru ajak pun pening. Tak boleh ni anak menakan dia. Betul. Nah. Jadi Kudin tak boleh nikah dengan Puspawangi sebab depa saudara susuan. Ibu susu yang sama. Ya, ibu susu yang sama. So Kudin tak boleh. Maka Kudin terpaksa memenam rasa. Jadi terpaksa mencari jodoh yang lain. Kena banyak doa dengan solat istikharah lah. Mudah-mudahan ada dia punya ni dia. Sikit lagi nah. Tiada haram. Demikian lagi, sambungan situ ya. Tiada haram perempuan yang menyusu akan anak engkau, dan tiada haram anaknya yang perempuan. Sudah. Tadi kita duk bercerita hak jauh lah, lagi dekat. Zaid Suri. Jadi Zaid dengan Suri ada anak nama Radin. Radin ini menyusu dengan Sarah. Sarah ibu susu kepada Radin. Dia kata di sini, demikian lagi, faham ayat dia nah? Dia kata, demikian lagi tiada haram perempuan yang menyusu akan anak engkau. Bermaksud Zaid boleh nikahkan Sarah tak? Okey. Dia kata demikian lagi tiada haram perempuan yang menyusu akan anak engkau, dan tiada haram anaknya yang perempuan itu. Sarah ada anak perempuan lagi nama Sami'un. Sami'un jantan. Zaitun Sami'un. Zaitun. Jadi Zaitun boleh menikah dengan Zaid. Zaid pun boleh menikah dengan Sarah. Walaupun Sarah ibu susu kepada Radin, anak si Zaid. Sebab Sarah dengan Zaid tak ada ikatan apa-apa. Orang luar tu lainlah kau depa adik-adik, lainlah. Sebab itulah kalau nak ambil ibu susu, ambil adik-adik senang. Takut terlekat laki kita dengan dia, nanya pasangan tu nanya. Jadi katalah tuan-tuan, ni peringkat kita ada anak kita lah, anak kita menikah, tiba-tiba dapat anak, nantu kita Suri ni tak boleh menyusukan, mereka muda lagi. Zaid pun boleh tahan muda dia tu, masih lagi kata-kata orang-orang ni baru menikah. Jadi bila tak ada anak, tak ada susu, pergi cari ibu susu nama Sarah. Sarah pula janda, contohnya janda muda, nyusu, dan duk hari-hari main rumah, Zaid berkenan, maka Zaid boleh menikah dengan Sarah. Zaid juga boleh menikah dengan anak Sarah, kalau Sarah tu ada anak lah, dengan syarat Sarah tak ada laki lagi lah. Kalau ada laki tak boleh lah, haram nikah bini orang, kena kayu pada muka. Jadi lagu tu nah, jelas nah. Itu maksudnya demikian lagi tiada haram perempuan yang menyusu akan anak engkau, dan tiada haram anaknya yang perempuan itu. Anaknya siapa? Anak perempuan yang menyusukan anak kita tadi lah. Okey. Dan tiada haram atas engkau, ni last ayat ni, sebab tak lagi haram pula. Dan tiada haram atas engkau saudara perempuan bagi saudara engkau yang laki-laki pada nasab atau pada radha'. Misalnya pada nasab seperti bagi si Zaid seorang saudara laki-laki sebapa dan seorang saudara perempuan seibu, maka harus bagi saudara laki-laki yang sebapa itu berkahwin
akan saudaranya yang perempuan itu. Anak sudah pening apa? Pening. Dia lagu ni kategori dia nah. Saya sempat catat tadi sikit saya buat. Okey. Jadi sekarang ni Rosli dengan Minah. Okey. Rosli berkahwin dengan Minah, lahirlah anak Zaid. Okey, dapat Zaid. Kemudian Rosli ni nikah lagi seorang. Aminah nikah dengan Rosli, dapat pula anak nama Ramli. Jadi Zaid dengan Ramli ni saudara sebab. Kemudian Minah pula, mungkin Rosli keli cerai dia, Rosli menikah dengan Aminah. Apa orang Minah sini? Oh, yang nampak pening. Tak boleh. Jangan. Hai, pening. Mawar. Ni nampak jelas sikit nah. Mau silap Minah Aminah. Jadi kita akan pening. Bila Minah kena cerai dengan Rosli, Minah ni jumpa Pak Wu lama dia, lalu dia bernikah dengan John Travolta contoh. Tapi Muslim, masuk Islam. Baik. Bila Minah dengan John berkahwin, dapat anak nama Cempaka. Zaid dengan Cempaka saudara seibu. Dalam kitab ditulis sekarang ini yang dibolehkan menikah ialah Ramli dengan kerana Mawar Rosli sini Minah John tak ada kaitan. Terus macam orang luar. Dia cuma adik-beradik pada Zaid ni saja. Zaid ni lah kesian dia. Dia pun berkenan, tapi sebab saudara seibu dia tak boleh menikah. Yang untung Ramli. Jadi dia boleh kahwin dengan Cempaka. Zaman dulu Cempaka kira nama kemas dengan comel dia, dengan segala-galanya lah. Jadi untung si Ramli. Maknanya Ramli boleh menikah dengan Cempaka. Itu dia nak abang. Tak ada masalah. Yang ayat kita baca panjang berdengung tadi tu, sampai tak faham tu, ni cerita dia ni. Tuan-tuan, saya ulang 10 kali tadi pagi. Saya ulang, baru saya faham. Tu saya buat rajah siap-siap, senang. Saya pergi rajah ya, bagi tuan-tuan nampak. Clear. Alright. Okey. Jadi kita mau tidur kok kat situ no. Nampak parah dah. Okey, sana kita tanda dulu. Kita masuk haram pula lah. Tadi dah tak haram kan? Kita berhenti pada yang perempuan itu. Baik. Ada permintaan suruh saya buat doa selamat hari ini, tapi dia tak suruh special lah. Dia kata untuk kita semua. Tak tahulah, mungkin berjadi daripada penajam makanan hari ini ke, saya tak tahulah. Saya dapat WhatsApp tu untuk kita buat semua. Tak ada masalah, kita buat untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah bagi kita kurnia kesihatan yang baik, afiat, dan kita dapat melakukan ibadat dengan lebih sempurna lagi, terutama pada bulan-bulan yang mulia ini. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذريتنا وسلم أزواجنا وسلم أولادنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأرواحنا وكل أعضائنا في نفسنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والصحة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام وتلاوة القرآن. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم.